أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Kita memberkati majlis ilmu pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan kurnia daripada Allah, iaitu nikmat iman dan Islam. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul azim. Surah Al-Jumu'ah ayat kedua. InsyaAllah kita teruskan pengajian kita dalam kitab Fiqh As-Sirah, jilid yang pertama, karangan Al-Syahid Al-Imam Syekh Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala. Maka kita dalam tajuk yang sama lagi, iaitu pada muka surat 26. Muka surat 25. Muka surat 25. Telah pun saya huraikan, iaitu pada awal-awal tajuk ini mengenai rahsia pemilihan semenanjung Arab sebagai tapak pancaran agama Islam. Yang pertamanya telah sedikit sebanyak saya huraikan mengenai secara pintas lalu kalangan bangsa-bangsa yang hidup di sekitar tanah Arab sebelum Islam, iaitu peristiwa hijrahnya Nabi Ibrahim alaihi salam bersama isteri yang keduanya, iaitu Siti Hajar, bersama dengan anak kecilnya bernama Nabi Ismail alaihi salam, berhijrah, bermusafir masa itu dari Palestin perginya ke sebuah tanah yang gersang di semenanjung Arab yang hari ini kita panggil adalah Masjidil Haram ataupun Kota Mekah. Dalam masa yang sama telah pun juga saya huraikan mengenai tiga pecahan, tiga kumpulan kalangan bangsa Arab. Yang pertama adalah Arab Ba'idah, yang kedua Arab Aribah, dan juga yang ketiga adalah Arab Musta'ribah. Dan yang membangunkan kawasan ataupun yang membangunkan kota Mekah ketika itu daripada sebuah tanah yang gersang, yang mula-mula dihadiri oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dengan juga Siti Hajar, sebuah tanah yang gersang. Lepas itu dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah telah memberikan terpancarnya air Zam-Zam. Lepas itu datanglah kalangan orang Arab Aribah, yang mereka ini berasal dari Yaman, dan salah silah
mereka ni orang Arab Aribah, pergilah kepada dua kabilah yang masyhur daripada kalangan suku kaum Kahlan, iaitu pecah turunnya lagi pergi kepada kalangan Aus dan Khazraj di Madinah. Lepas tu ada lagi dua orang, iaitu kalangan dari Himyah, yang mereka ni daripada suku kaum ataupun kabilah Jurhum dan juga Imalak. Jurhum dan Imalak. Itu di antara sedikit sebanyak yang saya ceritakan juga. Dan kehadiran penghijrahan Nabi Ibrahim AS, permusafiran dari Palestin pergi ke Mekah dalam perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, antaranya berlakunya korban. Bertepatan peristiwa ini bila mana Nabi Ibrahim AS dikurniakan satu mimpi daripada Allah Subhanahu wa taala, mimpi yang benar mengenai perintah Allah Subhanahu wa taala bagi merebahkan anaknya Nabi Ismail alaihi salam untuk dikorbankan. Maka masa itu juga Nabi Ismail alaihi salam mempercayai dan membenarkan mimpi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada bapa kandungnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Bila mana nak disembelihnya ataupun dikorbankan anaknya, maka lepas itu Allah menyatakan wa fadainahu bidzibhin azim, iaitu Allah Subhanahu wa taala telah tebuskan anaknya Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor binatang sembelihan yang besar, seekor binatang kibas yang besar. Maka disitulah berlakunya sejarah pensyariatan mengenai korban. Sejarah mengenai pensyariatan korban, penyembelihan. Dalam masa yang sama lagi, Allah perintahkan Nabi Ibrahim AS datang ke kota Mekah untuk membangunkan sebuah masjid yang dinamakan Kaabah ataupun dinamakan sebagai Masjidil Haram. Dibangunkan bersama dengan anak dia masa itu sudah remaja, iaitu Nabi Ismail alaihi salam. Dan sehingga hari inilah kekal tapak Kaabah itu sendiri, tapak kiblat daripada zaman bangunan yang telah dinaikkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam masih kekal sehingga hari ini. Hanya sudah beberapa kali telah dirobohkan Kaabah itu sendiri. Sebab apa? Banyak kali berlakunya banjir yang besar. Antara pada zaman Nabi SAW, nanti kita akan masuk tajuk itu, mengenai penyertaan Nabi Ibrahim AS di dalam membina ataupun membangunkan semula Kaabah itu sendiri di Masjidil Haram. Lepas tu insya-Allah akan datang saya akan huraikan lebih terperinci mengenai bagaimana pula agama yang ada di negara di semenanjung Arab ketika itu, bagaimana mereka ini boleh terpesong. Itu nanti dalam muka surat 41 yang mengisahkan sakit baki agama Hanif, agama yang lurus dalam jahiliah Arab di kota Mekah. Seterusnya kita lihat pada perenggan yang keempat muka surat 25. Dunia di kala itu boleh dikatakan telah dikuasai dan dikepalai oleh dua negara yang besar, yang gagah, iaitu Parsi dan Rom. Parsi dan Rom. Parsi di Iraq, Rom di Rom lah. Bahkan Rom masa itu dia bukan hanya menguasai Eropah saja, bahkan sehingga dia menguasai di Syam ataupun Syria, sehingga turun sampai ke selatan, iaitu di kerajaan Sabah ataupun di Yaman. Besar jajahan yang dilakukan oleh Rom, dan masa itu di antara cabaran yang kuat adalah kerajaan Parsi. Tapi kerajaan Rom tetap adalah sebuah kerajaan yang kuat, sehingga kan kerajaan Rom juga pernah juga menguasai menjajah Palestin, pun pernah juga. Sebab itu pada zaman sebelum Masihi lagi, sebelum Masihi, maknanya sebelum masuknya tahun pertama Masihi, telah berlakunya
gerakan daripada kerajaan Rom yang dinamakan sebagai anti-Yahudi. Biasa kita dengar pada zaman kini kan, anti-Yahudi. Antara yang membangunkan anti-Yahudi ni adalah daripada Jerman. Pada awal sebelum masuknya 1900, kurun 19, kerajaan Jerman masa itu yang berfahaman berideologi iaitu Nazi. Mereka ni ada kalangan ahli-ahli akademik yang telah mengeluarkan satu penulisan, satu buku yang menceritakan pasal anti-Yahudi. Sebab itu berkembang luas sampailah pada tahun sehingga berlakunya perpecahan. Kalangan negara-negara Eropah bersatu untuk berperang dengan siapa? Dengan kerajaan Jerman masa itu pada awal 1900. Dan sebenarnya anti-Yahudi ni sudah lama sebelum Masihi lagi, ketika mana kerajaan Rom menguasai Palestin yang masa itu diduduki oleh kalangan yang mereka menyatakan kalangan Bani Israel, kaum Yahudi. Bani Israel, kaum Yahudi. Lepas itu, Parsi di kala itu merupakan arena pertarungan agama dan falsafah yang beraneka corak. Makna dah maju dah. Walaupun bertamadun masa itu, tetapi kaedah pertarungan agama dia, budaya dia, falsafah dia adalah kepada budaya yang sesat. Pembesar dan pemerintah pada keseluruhannya menganut agama Majusi. Agama Majusi ini adalah agama yang menyembah kepada api, yang mana antara ajarannya menggalakkan lelaki berkahwin dengan ibunya. Lelaki, anak kandung lelaki bernikah berkahwin dengan ibu kandung dia. Dia mengikut agama, anutan agama mereka. Anak perempuannya atau adik dan sanak saudara perempuannya. Makna pencampuran lelaki antara keluarga yang ada mahram. Yang bapa boleh kahwin dengan anak perempuan, yang si ibu boleh kahwin dengan anak lelaki dia. Yang ada mahram. Agama ni iaitu agama Majusi. Dan pada Empire Yazdadrich yang kedua yang memerintahkan di pertengahan abad ke-5 Masihi telah berkahwin dengan anak perempuannya. Okey. Macam mana boleh timbulnya agama begini? Kalau kita buka dalam antara buku-buku sejarawan khusus mengenai agama Majusi, macam mana dia orang boleh ada satu fahaman, satu syariat perkahwinan antara anak beranak. Rupanya perkahwinan antara anak beranak ni sudah ada lama lagi. Dalam agama kita dah ada sebenarnya. Pada bila? Iaitu pada zaman Nabi Adam alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan pensyariatan mengenai bab fiqh munakahat. Pensyariatan mengenai perkahwinan, membenarkan perkahwinan antara adik-beradik. Yang kisah Habil dan Qabil berkahwin dengan adik-beradik perempuan dia. Bahkan berlaku penganiayaan sehingga berlakunya pembunuhan, yang Qabil telah membunuh adik-beradik kandung dia iaitu Habil. Sebab apa? Cemburu bila mana perkahwinan di antara adik-beradik itu, dia tak minat dengan seorang adik perempuan dia ni. Adik-beradik perempuan dia minat seorang lain ni. Tetapi telah ditetapkan oleh ketika itu Nabi Adam alaihi salam. Dan kena faham, pensyariatan itu hanya boleh dibenarkan perkahwinan sama mahram adik-beradik masa itu adalah untuk anak-anak kepada Nabi Adam sahaja. Nabi Adam dilarang sama sekali kahwin dengan anak perempuan, tak boleh. Isterinya Hawa tidak boleh berkahwin, bernikah dengan anak kandung lelaki dia. Ada riwayat menyatakan perkahwinan adik-beradik ini, pensyariatan ini sampai pada sampai sebelum zaman Nabi Nuh alaihi salam lagi. Dan ada riwayat menyatakan perkahwinan adik-beradik ini adalah kepada kalangan anak-anak kepada Nabi Adam alaihi salam sahaja. Kat situ ada ikhtilaf.
Anak Nabi Adam AS ni ramai. Ada seorang anak dia yang seorang Nabi juga. Tapi bukan kalangan 25 Nabi yang masyhur, yang wajib kita perlu ketahui. Iaitu Nabi Sid alaihissalam. Biasa kita dengar lagu Adam Idris kan. Nuh Hud Saleh. Ada anak kandung kepada Nabi Adam AS, nama dia Nabi Sid alaihissalam. Saya ulang balik, persyariatan itu hanya persyariatan perkahwinan adik-beradik hanya pada anak-anak Nabi Adam alaihissalam saja. Sebab apa? Masa itu je ada manusia kan. Bayangkan kalau tak ada persyariatan perkahwinan adik-beradik, ada tak kita atas muka bumi ni? Tak ada. Itu bahasa mudah dalam kita nak fahamkan mengenai persyariatan. Maka lepas itu persyariatan tu dimansuhkan sama sekali, dilarang sama sekali perkahwinan adik-beradik. Itu antaranya. Akan tetapi dalam agama Mazdak ini, iaitu agama Majusi yang menyembah pada matahari, mereka ni membenarkan perkahwinan adik-beradik. Maknanya bercanggah dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Mengikut apa yang ditegaskan oleh Al-Imam Asy-Syahrastani dalam kitabnya yang berjudul Al-Minal wan Nihal, terdapat antara ajaran agama Mazdak yang menyebut bahawa kebebasan kaum wanita tiada hadnya. Begitu juga dengan kebebasan menggunakan harta benda dan seterusnya, menjadikan wanita dan harta benda ini kepunyaan dan hak milik bersama, tidak ubah seperti air, api dan rumput, di mana semua manusia boleh berkongsi tanpa sekatan. Maksudnya kebebasan wanita pada agama Mazdak ketika itu dari sudut pergaulan, auratnya, percampuran yang bercanggah dengan ikhtilat dari sudut syariat Islam, habis, tak ada. Kebebasan dia sama seperti kebebasan seorang lelaki. Dalam agama kita ada kebebasan dan juga kebebasan yang dibenarkan dalam syarak kepada kaum Hawa, iaitu kaum wanita. Tetapi mesti ada kaedah patuh syarak yang telah diacuankan ataupun garis panduan dalam Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam agama Islam. Akan tetapi dalam agama Mazdak masa itu, mereka ni tak ada benda-benda macam itu. Tak ada garis panduan, tak ada panduan macam kita, panduan kita Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka ni tidak ada. Mereka ni telah membina ataupun mencipta menggunakan akal mereka, nafsu mereka dalam membina sebuah agama yang sesat yang telah mensyirikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mengenai bagaimana keadaan kerajaan Parsi ketika itu. Walaupun mereka ini maju dari sudut pembangunan, maju dari sudut ketenteraan. Contoh dalam peperangan tentera Islam dengan musuh-musuhnya di tanah Arab sendiri, dalam sejarah tanah Arab tak pernah lagi peperangan ini mereka gali parit, tak pernah. Gali parit tak pernah. Sejarah gali parit ni waktu peperangan Khandaq, atau nama lainnya peperangan Al-Ahzab. Siapa yang cadang dia? Bukan orang Arab, bukan orang Madinah, bukan orang Mekah yang cadangkan. Siapa yang cadangkan? Salman, Sayyidina Salman. Apa gelaran dia? Salman Al-Farisi. Kenapa gelaran dia Al-Farisi? Dia ni adalah anak muda yang datang dari kerajaan Parsi. Bermakna masa tu kerajaan Parsi adalah sebuah kerajaan yang hebat, pakar dan berpengalaman dalam siri-siri peperangan, antaranya gali parit. Ini cadangan tu dilontarkan oleh Salman Al-Farisi, iaitu melihat daripada sebelum ni dia duduk di Parsi, dia lari, sebenarnya dia lari daripada bapak dia masih remaja, lari daripada bapak dia mencari agama yang benar, sehingga sampailah di Madinah. Masa tu baru dia bertemu dengan Rasulullah, dan dia cuba untuk uji Nabi SAW beberapa perkara. Masa itu barulah lepas tu dia masuk Islam dengan izin Allah SWT. Itu kisah Nabi Salman Al-Farisi akan saya kepilkan pada tajuk yang akan datang. Itu di antaranya. Bahkan sejarah korek gali
gali parit dalam peperangan yang dihadapi oleh umat Islam kalangan bangsa Arab di semenanjung Arab, itu adalah kali pertama. Tapi di kerajaan Parsi benda tu dah lama berlaku dah. Dah lama berlaku, maju nak katakan. Itu yang mengenai kerajaan Parsi. Seruan ini telah mendapat sambutan yang begitu hangat dari kalangan mereka yang memang berhaluan sedemikian. Maka lepas tu kerajaan Rom pula begitu meluap-luap dengan jiwa dan semangat penjajahan dan bergelut dalam persengketaan agama dengan pihak Kristian negeri Syam, iaitu Syria dan Mesir. Maknanya agama Kristian, kalau saya nak cerita kalangan agama Nasrani, berkembang luas dari Palestin pergi ke Mesir, berkembang luas pergi ke Rom, sampai pergi ke Syam. Bahkan agama Nasrani ini berkembang luas pergi ke mana? Ke Madinah. Ke Madinah. Antaranya macam mana boleh sampai ke Madinah, Ustaz? Bila mana Palestin telah ditawan oleh kerajaan Rom, maka orang Yahudi ni ramai yang lari berkelimpangan. Bahkan mereka ni ada yang mengkaji kitab-kitab terdahulu mengenai akan diutusnya seorang Nabi akhir zaman, Khatimun Nabiyyin, Nabi yang terakhir, iaitu Nabi Muhammad SAW, iaitu akan berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Maka sebab itu ada yang mereka ni orang Yahudi lari ke Madinah untuk menunggu kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana sampai Rasulullah di Madinah, akhirnya mereka yang mengkhianati agama mereka sendiri, kitab-kitab terdahulu, dan bahkan mereka ni telah mengkhianati perjanjian piagam Madinah, yang kaum Yahudi masa tu telah dipecahkan kepada 3 kabilah, 3 bani, iaitu Bani Nadir, Bani Quraizah dan juga Qainuqa. Okay. Dalam masa yang sama, kerajaan negeri Syam pun juga dikuasai oleh mereka yang beragama Nasrani, yang hari ini kita panggil agama Kristian. Sebab itu orang Rom, dia ada kaedah agama dia tersendiri, berlawan dengan agama Kristian. Tapi akhirnya sama juga, kerajaan Rom juga telah didatangi dengan agama Kristian selepas itu. Ia bergantung penuh dengan kekuatan angkatan tenteranya dan cita-cita penjajahannya berkobar-kobar dalam rangka percubaan memodernisasikan agama Kristian untuk disesuaikan dengan matlamat mencapai cita-cita dan kemahuannya. Makna orang Rom juga telah mengambil sebuah agama itu, tetapi telah memutar-belitkan mengikut kehendak mereka dalam menguasai lagi masyarakat dan juga kerajaan Rom ketika itu. Ini baru betul menggunakan agama. menggunakan agama. Negara ini juga berada dalam keadaan huru-hara dan kucak-kacir dari negara Parsi yang hidup dengan segala kemewahan, iaitu kemewahan dalam kemerosotan ekonomi dan pemerasan terhadap rakyat jelata, iaitu dengan kenaikan cukai yang begitu melambung tinggi, merupakan suatu gejala yang biasa dan telah menjadi satu lumrah. Makna kaedah cukai yang sehingga menekan kepada rakyat ni sudah lama ada di kerajaan Parsi macam tu. Kerajaan Rom, walaupun mereka ni kuat, tetap juga melakukan perkara-perkara sebegitu kerana kerakusan di sudut dalam mengumpul harta, kekayaan dan kemasyhuran. Greek tua pula, kerajaan Greek. Kenapa dipanggil Greek tua? Sebab kerajaan Greek ni lagi lama daripada kerajaan Rom dengan Parsi. Pula tenggelam ke dasar lautan khurafat dan dongeng yang tidak memberi sebarang faedah dan natijah yang berguna sama sekali. Di negara India pula di kala itu, menurut Profesor Abul Hasan An-Nadwi, telah menegaskan bahawa ahli sejarah dan pengarang sebulat suara mengatakan yang India di permulaan abad ke-6 Masihi telah terlantar ke lembah kemerosotan agama, akhlak dan juga kemasyarakatan. Bahkan India bersama jiran, tetangga dan saudaranya turut serta mengambil bahagian dalam memerosotkan akhlak dan juga kemasyarakatan. Itu di antara kerajaan-kerajaan yang dahulu, sebuah kerajaan yang hebat.
Bahkan dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum Sirah Nabawiyah ada juga mengisahkan beberapa kerajaan yang besar ini di sekeliling Jazirah Arab. Antaranya di sini diterangkan mengenai kerajaan Yaman ataupun kerajaan Sabak. Bagaimana kehidupan sebelum Masihi. Lepas tu bagaimana pula sebelum Masihi masuk kepada Masihi. Lepas tu bagaimana pula Islam ini tersebar ke Yaman dan sebagainya. Lepas tu kerajaan Hirah, iaitu kerajaan Parsi pun begitu juga. Telah diterangkan tadi saya secara ringkas. Kalau dalam kitab ni dia hurai lebih panjang lagi, lebih terperinci sedikit sebanyak mengenai keadaan siapa pimpinan dia dan sebagainya, yang menimbulkan agama Mazdak ataupun agama Majusi ketika itu, serta bagaimana kehadiran Islam di kerajaan Parsi ketika itu. Serta juga adalah kerajaan Syam ataupun kerajaan Syam di Syria pun begitu juga, yang selepas itu dapat dikuasai oleh di bawah kepimpinan pemerintahan Amirul Mukminin Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, mengenai dapat kuasai kerajaan Syam masa itu. Yang kerajaan Syam masa itu adalah penganutnya beragama Kristian, tetapi mereka ni telah terpesong. Sebab di Syam juga nanti waktu ada berlakunya peristiwa mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikut bapa saudaranya Abu Talib pergi bermusafir membawa barangan dagangan. Ada riwayat menyatakan umur masa itu 9 tahun ke 12 tahun. Dan berlakunya perkara yang ajaib, iaitu dengan perjumpaan Nabi Muhammad SAW, bapa saudara dia dengan seorang paderi, seorang paderi yang bernama Jarjis, nama dia, Jarjis. Itu pun nanti dia akan dikisahkan dalam kitab yang kita akan belajar akan datang. Lepas tu mengenai pemerintahan Al-Hijaz, iaitu semenanjung Arab, iaitu di kota Mekah, bagaimana yang dibangunkan oleh kabilah daripada Jurhum, yang masa itu juga Nabi Ismail AS bernikah dengan kabilah Jurhum, yang telah saya huraikan pada minggu sebelum ini. Dan seterusnya kita terus masuk kepada perenggan yang bawah tu. Semenanjung Arab di masa itu merupakan suatu kawasan yang tenang, jauh dan terpencil dari gejala-gejala huru-hara tadi. Bangsanya langsung tidak pernah merasai kemewahan dan kemajuan seperti Parsi, yang boleh membawa mereka ke arah kerosakan dan keruntuhan akhlak, dan tidak boleh mengagung-agungkan kekuatan tentera yang membolehkan mereka menjajah negara-negara di sekitarnya. Bermakna masa itu kerajaan-kerajaan besar macam Parsi, Rom pun tak nak jajah Mekah. Masa itu mereka pun tak nak jajah semenanjung Arab. Sebab apa? Tak ada apa-apa pun. Dengan keadaan masyarakat yang mundur, yang tidak bertamadun masa itu, sebuah masyarakat yang tak ada pun kekayaan kat situ, kekayaan dikecil saja, berbeza dengan kerajaan Rom, kerajaan Parsi, Syam dan juga kerajaan Sabak. Mereka juga tidak menganut falsafah dan ideologi yang beraneka ragam seperti Greek tua, yang menyebabkan mereka menjadi mangsa kepada dogengan dan khurafat. Itu mengenai keadaan orang Arab masa itu yang tak ada apa-apa terhasut dengan ideologi, fahaman dan sebagainya. Lebih kepada ideologi ikut agama nenek moyang mereka sahaja. Maka tabiat sebelum jadi mereka ini tidak ubah, seperti suatu bahan yang mentah yang belum pernah dilebur di mana-mana dapur dan corak, di mana-mana acuan seolah-olah terbayang di layar penghidupan mereka. Seorang manusia semula jadi yang bersih, mempunyai kemahuan yang kuat ke arah pembentukan manusia yang terpuji, yang mempunyai sifat-sifat amanah, pemurah, suka menolong dan bencikan kezaliman. Apa yang mereka perlu hanyalah pengetahuan yang dapat menyinari jalan-jalan ke arah tersebut, kerana mereka ini hidup dalam kejahilan yang gelap memekat. Kebanyakan mereka telah sesat
untuk sampai ke arah kemanusiaan yang sebenarnya. Mereka membunuh anak perempuan kerana mahu menjaga maruah, membelanjakan wang yang banyak dengan harapan mahu kemuliaan dan berperang sama sendiri dengan tujuan mempertahankan kehormatan. Maknanya agama mereka pun dalam keadaan yang sesat. Biasa kita pernah didengarkan kisah sebelum Islamnya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, masa tu Sayyidina Umar telah membunuh anak perempuan dia, kan? Telah membunuh anak perempuan dia. Riwayat itu berlakunya perbincangan kalangan para ulama, kalangan sarjana-sarjana Islam dan juga pakar pengkaji dalam sejarah Islam terdahulu. Ada riwayat yang ada para ulama yang menyatakan, riwayat yang menyatakan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu membunuh anak perempuan dia sebelum dia masuk Islam adalah tidak benar. Ada hujah-hujahnya yang telah diberikan. Antara logik akal yang mudah kita boleh sangkal, iaitu kalau betul Sayyidina Umar bunuh anak perempuan dia, dah lama dia bunuh adik ipar dengan adik perempuan dia. Nanti saya akan kisahkan, iaitu mengenai yang Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu terjah rumah adik perempuan dia dalam keadaan masa tu mereka sedang mengaji Al-Quran. Mengaji Al-Quran. Ikutkan masa tu sebenarnya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, kalau dia tahu adik-beradik dia, adik perempuan dia, adik ipar dia masuk agama Islam, dia akan pancung terus. Tapi kenapa masa tu dia tak pancung? Tak pancung pun. Dia tampar dia lah. Dia tampar adik ipar dia. Dia menyatakan dia tampar adik perempuan dia juga. Lepas tu diberikan, tiba-tiba dia hati dia lembut. Dia disuruh baca, apa yang kau baca? Lepas tu adik ipar dia pun baca. Isi kandungan Al-Quran membuatkan tiba hati dia lembut. Bahkan sebelum tu dia nak serang dah Rasulullah. Pergi ke rumah Rasulullah, dia bawa pedang lah. Lepas tu tiba-tiba hati dia berubah, yang membuatkan dia bawa pedang, tapi pergi juga rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang masa tu rumah Rasulullah adanya sahabat Nabi, iaitu siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Masa itu. Lepas itu bila dia ketuk pintu sebagainya, Sayyidina Abu Bakar nampak daripada dalam, masa tu mereka sudah bersedia apa-apa berlaku dan sebagainya. Rupa-rupa bila Sayyidina Umar masuk, dengan izin Allah Subhanahu wa taala hati dia lembut untuk menerima agama Allah Subhanahu wa taala. Salah sebelum itu dia adalah seorang yang kejam dan sebagainya, yang cuba menentang agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tapi itu masuk Islam. Lepas dia masuk Islam, rumah antara yang dia pergi adalah rumah Abu Jahal. Tengok ada tisu ke? Oh ni. Tak maaf. Resdung sikit. Okey. Antara rumah orang pertama yang dia pergi adalah rumah Abu Jahal. Dia pergi rumah Abu Jahal, dia sawar, dia tegur. Itu dalam riwayat yang sahih mengenai keislamannya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tu di antara hujah. Kalau betul dia bunuh anak perempuan dia, dah lama lah dia bunuh adik ipar dia dengan adik perempuan dia. Dah lama dah dia bunuh. Tapi dia tak bunuh pun. Dia tak bunuh pun. Menunjukkan di situ dalam hati ataupun jiwa yang ada kepada siapa? Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, adanya hati budi yang baik dalam menilai perkara yang hak ataupun yang batin. Yang seterusnya, segala-gala ini telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa in kuntum min qablihi laminadh-dhallin. Dan sesungguhnya kamu sebelum hari ini adalah dari golongan orang-orang yang telah sesat. Pun nanti saya akan terangkan juga bagaimana orang Arab di kota Mekah ni boleh sesat. Nanti tajuk yang akan datang tu akan menerangkan, iaitu mengenai sakibaki agama Hanif dalam
jahiliah Arab. Elok sebenarnya kalangan mereka ni daripada Nabi Ismail AS, lepas tu mengembangkan zuriat dia, keturunan dia daripada kalangan kaum Jurhum dan sebagainya, berbimping kota Mekah. Mereka ini beriman kepada Allah, mengikut agama yang Allah telah syariatkan kepada Nabi Ibrahim AS, iaitu agama Hanif, millata abikum hanifah, agama nenek moyang mereka, nabi mereka dahulu, iaitu Nabi Ibrahim AS, agama yang lurus. Penegasan ini lebih merupakan keuzuran dan kemaafan bagi mereka daripada penghinaan ke atas mereka. Ini adalah memandangkan bangsa-bangsa lain telah menggunakan tamadun dan kemajuan mereka sebagai alat ke arah kerosakan, sedangkan mereka ini sedar malah merancang sedemikian. Di samping semuanya ini, bangsa Arab di segi kedudukan muka buminya pula terletak di pertengahan bangsa-bangsa tersebut, iaitu Parsi dan Rom yang bergolak di sekeliling mereka. Seperti mana kalam seorang iaitu bernama Muhammad Al-Mubarak, seorang profesor Mesir, telah mengutarakan pendapat dengan katanya, orang yang memerhati dan memandang ke bangsa Arab akan dapat melihat bagaimana bangsa Arab boleh berdiri di masa silam di tengah-tengah dua tamadun yang melebar kiri dan kanan, iaitu Parsi, Rom dan juga Syam dan juga kerajaan Sabah. Kalau seberang laut tu iaitu kerajaan Habasyah, iaitu Sudan. Kerajaan Habasyah pun penganut dia pun beragama agama Nasrani atau hari ini agama Kristian dahulu masa tu. Di sebelah kirinya tamadun barat yang keterlaluan telah cuba menciptakan gambaran dan imej manusia dengan alirannya yang kering pucat, tidak berhias dan tidak berjejas dengan hakikat keinsanannya. Di sebelah kanannya pula tamadun kerohanian dan kejiwaan yang melambung ke alam khayalan seperti terdapat di India, China dan sebagainya. Apa nama kitab agama Hindu? Iaitu kitab Veda tu kan. Ada juga mereka yang mengkaji perbandingan agama. Mereka kalangan ahli akademik lah, asatizah yang mengkaji mengenai perbandingan agama. Antaranya mereka mengkaji kitab Veda dalam agama Hindu contohnya. Banyak juga kalau kita jurnal-jurnal dan tu kajian-kajian ilmiah mengenai kitab Veda ni, mereka ni juga ada macam dia punya Tuhan, dia punya tuan dia, ataupun dia punya macam nabi dia jugalah. Iaitu dalam kitab tu dia ada juga menyatakan Abraham kan, Abraham dan apa, iaitu dia ada Abraham dan Sarah ada. Rupanya agama mereka ni juga salah silahnya datang juga daripada agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini agama mereka ciptakan. Tapi tak pelik sebenarnya. Agama Hindu, agama Buddha sebagainya, walaupun mereka ni mencedok daripada agama yang benar, tak pelik sebab apa? Waktu kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah pun, keturunan dia orang Arab masa itu mencampur adukkan agama yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan agama yang benar, agama Hanif. Antaranya ada beberapa syariat yang mereka lakukan. Walaupun belum masuk tajuk tu lagi, syariat-syariat contohnya bab korban, bab solat, lepas tu bab perkahwinan, dan waktu perkara-perkara yang mereka telah mencampur adukkan, antaranya bab akidah. Contohnya dalam melakukan perkara-perkara takarrub. Kita ni dalam Islam, takarrub ini iaitu merapatkan diri ataupun mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka ni mendekatkan diri dengan berhala-berhala mereka. Sebut juga dengan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Sama juga mereka juga melakukan sembelihan mengikut kaedah syariat. Sah syarat dalam penyembelihan binatang korban. Mereka tahu macam mana, urat mana nak kena potong. Lepas tu kenalah pakai alat untuk pemotong besi tajam. Mereka semua tahu mengikut kaedah sah syarat dalam penyembelihan. Hanya mereka ini
menyembelih dan melakukan korban untuk berhala mereka, bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah ada nyatakan dalam surah Al-An'am. Sudah surah Al-An'am ada, dalam surah Al-Maidah pun ada mengenai mereka ni melakukan korban tetapi atas nama berhala-berhala mereka. Sama juga dalam bab perkahwinan, dalam bab orang Arab Jahilah dahulu melakukan perkara untuk hilang bala, iaitu dengan apa? Mandi sofa. Kan kecoh hari dia pasal mandi sofa. Mandi sofa ni orang Arab Jahiliah dah buat. Yang menentang dia sekerah-kerahnya adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang sebab apa? Fahaman mereka adalah pada bulan Safar adalah bulan yang datangnya bala kepada kalangan manusia. Tak kisahlah bala dari sudut menjadi miskin, bala dari sudut sakit dan sebagainya, hidup susah dan sebagainya lah. Maka mereka ni telah melakukan menambah satu persyariatan baru masa tu. Ibadah baru iaitu dinamakan mandi Safar pada hari Rabu. Dan perkara itu bercanggah dari sudut akidah dan juga bercanggah dari sudut syariat. Maka mandi Safar ini juga telah bahkan sabit, para ulama menyatakan adalah bercanggah dengan akidah dan juga syariat. Sebab itu tak pelik pihak JAKIM keluarkan fatwa, Jabatan Agama, antara Jabatan Agama Sabah, Selangor dan beberapa lagi mengeluarkan fatwa hukum mengenai mandi Safar. Dihuraikan mengenai sejarah dahulu, wilayah persekutuan pun ada. Huraikan sejarah dia, mana datang mandi Safar, siapa yang membanteras dia, mengeluarkan dalil-dalil yang sahih, peristiwa-peristiwa yang fakta, yang benar. Lepas itu kenapa ia bolehnya adalah perkara-perkara khurafat, sebab apa? Lepas tu dihuraikan untuk mengeluarkan hukum, maka haram. Haram mandi Safar. Kita berfikir datangnya bala, untuk hilangkan bala adalah mandi Safar. Khurafat, bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada yang menyatakan para ulama menganjurkan, walaupun ada dalam kitab sebagainya, tapi kena lihat kitab itu menyatakan apa. Siapa pengarang kitab tu, apa yang ditulis. Sebab dalam nak keluarkan hukum, nak keluarkan satu perkara itu, nak keluarkan hukum lah, mesti ada hujah dia, mesti ada dalil dia. Itu kaedah disiplin ilmu dalam nak keluarkan hukum atau mengeluarkan fatwa pun ada disiplin dia. Dan orang yang akan mengeluarkan hukum ataupun fatwa ataupun ijtihad, mereka yang memang bidang kepakaran dia. Itu kaedah dia. Ada disiplin ilmu. Maknanya kalangan orang pakar dalam usul fiqh, pakar dalam ilmu syariah, fiqh fatwa dan sebagainya. Mereka inilah yang berkelayakan dalam mengeluarkan fatwa. Lepas tu mengeluarkan fatwa pula bukan dengan mengikut kehendak kepala otak dia seorang saja. Dia ada satu kumpulan jabatan yang berautoriti dalam mengeluarkan hukum ataupun fatwa. Sama juga isu bila mana berbangkit kecoh baru-baru ni kan bola sepak kan kat Malaysia, kat Melaka baru-baru di stadium, dekat Terengganu, kat Johor, kat wilayah, orang pergi tengok bola tu ramai kan, kat tu padat kan. Bila padat kecoh, dah tu orang bandingkan suasana di masjid surau dengan stadium. SOP tetap sama, jaga penjarakan. Tapi orang kat stadium tu tak jaga penjarakan. Tetapi ada juga kalangan masyarakat kita cuba memburukkan garis panduan SOP yang telah dikeluarkan, bahkan termaktub dalam akta dan sebagainya. Bahkan garis panduan itu keluar oleh Jabatan Mufti dan sebagainya. Nak kaitkan, tengok masjid kena jarak, tapi dekat stadium tak jaga SOP. Salah siapa? Salah SOP ke garis panduan ke, ataupun salah manusia? Salah manusia lah. Salah kalau manusia tu. Tapi hanyanya tak ada tindakan susulan daripada kalangan masyarakat yang pergi stadium tapi tak jaga SOP, garis panduan dan sebagainya. Bukan salahkan benda tu.
Hatta ada juga kalangan asatizah, bahkan ahli-ahli fatwa pun mensyorkan untuk bagaimana boleh tak kita solat rapat balik dan sebagainya, minta kebenaran daripada peringkat MKN dan sebagainya. Tapi perkara itu perlu diperhalusi dan sebagainya. Bukan tiba-tiba keluarnya gali panduan macam tu, bukan tiba-tiba keluarnya fatwa pasal tu, bukan tiba-tiba keluarnya solat jarak dan sebagainya, tak boleh solat Jumaat. Tu semua adalah mereka jabatan-jabatan berautoriti dan kalangan asatizah ataupun para ulama yang melakukan perkara itu bukan calon-calon orang. Bukan calon-calon orang nak keluarkan fatwa dan sebagainya. Tapi perkara itu menjadi kontroversi, provokasi di media sosial yang akhirnya kita bernampak buruk dengan majlis fatwa, kita nampak buruk dengan institusi masjid dan juga surau. Perkara ni berlaku di media sosial. Kadang yang buat buruk tu saya pun tak faham apa hujah dia. Bila kita lihat di media sosial, hujahnya adalah bersudut adalah emosi, bukan kaedah penyelesaian dari sudut ilmiah dan juga realiti bagaimana selesaikan masalah. Tak ada pun kaedah fake boleh menyelesaikan. Ya cara dia cakap tu. Ini perkara-perkara yang perlu kita berhati-hati di dalam mendapat maklumat dan sebagainya. Saya pun minat tengok bola juga. Tapi bila tengok padat macam tu saya risaulah kan. Risau. Kat Melaka baru-baru ni kan padat sampai lampu pun tak ada. Kan? Sampai malam tu lawan 2 hari lawan tu. Sebab apa 2 hari? Habis lepas pukul 12 kan? 2 hari lah lawan. Tu cerita dia. Dalam kalah dengan penalti. Dalam menang KL lawan Johor. Kan? Dia nak kalahkan Melaka payah. Dia kalahkan Johor senang 2-0 je. Kan? Pelik kan? Itu bola tu bulat. Itu boleh cerita isu dalaman lagi macam-macam kan. Kenapa KL boleh menang? Kalau ikut dari segi data dia, dari segi strategi dia, dari segi kekuatan pemain bola dia sebagainya, memang selayaknya memang dia menang. Tapi macam mana dia boleh kalah? Itu macam-macam hal lah kalau orang cerita kan. Setelah kita dapat menggambarkan hal keadaan bangsa Arab dan semenanjung yang sebelum Islam juga hal keadaan bangsa-bangsa lain yang mengelilinginya, maka mudahlah bagi kita menyikap di sebaliknya. Apakah hikmah-hikmah Allah mengutus Rasul utusannya di semenanjung Arab itu? Dan bangsa Arab pula merupakan golongan pertama buat merintis jalan-jalan ke arah penyebaran obor seruan dakwah Islam, Islamiah yang kini telah dianuti oleh umat manusia di seluruh pelosok alam. Sebab itu orang Yahudi tak suka bangsa Arab. Dia kata bangsa Arab ni bangsa yang tidak mulia. Kami ni orang Yahudi Bani Israel lebih tua. Bangsa kami lebih tua daripada bangsa Arab. Adakah betul ke tidak? Tak betul. Bangsa Arab lagi tua rupanya. Bukti dia, Nabi Ibrahim AS salah silah dia adalah daripada Nabi Nuh AS. Daripada kalangan anak-anak Nabi Nuh, ketika mana lepas berlaku banjir, mereka ni, keturunan mereka ni telah berkelimpangan. Ada yang duduk di bahagian Eropah, di kerajaan Sabak dan sebagainya, keturunan dia. Dan pada zaman Nabi Ibrahim AS, Nabi Ibrahim adalah bangsa Arab juga. Anak dia ada 2 orang, Nabi Ibrahim. Anak dia pertama adalah Nabi Ismail AS. Anak dia yang kedua adalah Nabi Ishaq AS. Beza umur dia, Nabi Ismail dengan Nabi Ishaq, diriwayatkan adalah 16 tahun. Maknanya waktu umur Nabi Ismail berumur 16 tahun, lahirlah adik tiri dia, iaitu Nabi Ishaq. Perkahwinan Siti Sarah dengan Nabi Ibrahim AS, isteri pertama dia. Dan Nabi Ismail AS telah bernikah dengan kalangan penduduk kabilah Jurhum, kalangan bangsa Arab yang lama. Maka keturunan Nabi Ismail AS dinamakan sebagai bangsa Arab Musta'ribah, bangsa Arab yang telah dikacukkan. Bernikah dengan bangsa Arab yang tulen, bangsa Arab A'ribah, pun telah saya huraikan. Maknanya kelahiran bangsa Arab pada keturunan Nabi Ismail sampai pergi pada Adnan sampai kepada Rasulullah SAW adalah lebih tua daripada keturunan Nabi Ishaq AS.
Nabi Ishaq alaihissalam ada seorang anak dia yang bernama Nabi Yaqub alaihissalam, seorang nabi. Seorang nabi. Iaitu Nabi Ishaq alaihissalam. Okey. Nabi Ishaq alaihissalam ini Nabi Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Nabi Yaqub ini Allah SWT telah menggelarkan sebagai Israel. Sebab itu orang Yahudi panggil Bani Israel. Dan anak kepada Nabi Yaqub alaihissalam ni ada ramai. Antara yang masyhur adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Antaranya adalah Bunyamin yang beriman pada Allah juga. Dan juga ada seorang, hanya dia ni beriman ataupun tidak, wallahu a'lam, yang bernama Yahuda, ataupun ada gelaran nama Yahudza. Yahuda itu adalah daripada mereka ni lahirlah keturunan Yahudi Bani Israel. Dan tu mereka menyatakan bangsa mereka lebih tua daripada bangsa Arab. Kalau tengok balik daripada sejarah silsilah keturunan Nabi Ibrahim AS ni, siapa lagi tua? Nabi Ismail lagi tua. Nabi Ishaq, lahirnya Nabi Yaqub, lahirnya seorang anak dia daripada silsilah keturunan Yahudi yang bernama Yahuda. Itu kisah dia. Sebab itu orang Yahudi panggil kami kaum Yahudi Bani Israel. Israel itu gelaran kepada siapa? Nabi Yaqub alaihi salam. Itu kisah dia. InsyaAllah dari perkara itu akan datang saya akan terangkan lebih terperinci lagi mengenai silsilah keturunan nabi-nabi terdahulu. Sebab apa? Ia berkaitan juga dengan agama Nasrani, pergi ke agama Hanif, pergi ke agama Islam macam mana. Kalau tahu bagaimana pula Nabi Ibrahim alaihissalam ini telah mewasiatkan agama Hanif kepada dua orang anak dia dan juga sepupu jauhnya juga seorang Nabi, iaitu Nabi Lut alaihissalam. Bermakna masa itu Nabi Lut alaihissalam berhadapan dengan umat dia, iaitu membawa agama yang benar adalah agama Hanif. Dalam Al-Quran ada mengisahkan permusafiran Nabi Ibrahim AS dengan sepupu jauh dia, iaitu Nabi Lut AS. Itu kisah dia. Ada juga perbezaan dari sudut pensyariatan, contohnya solat, bab fiqh munakahat, bab melakukan ibadah korban, menunaikan haji dan sebagainya. Pensyariatan mengenai puasa pun ada perbezaan agama-agama yang benar, agama terdahulu dengan agama Islam. Ada pensyariatan yang tertentu yang masih kekal sampai hari ini, dan ada yang perkara pensyariatan yang telah dimansuhkan. Itu dari segi teknikal saja. Tapi dari sudut akidahnya adalah semua sama. Agama yang benar beriman pada Allah, Rasul, malaikat, kitab-kitab, hari kiamat dan juga qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala sama. Nanti kita akan lihat pada tajuk yang akan datang mengenai sedikit sebanyak perbandingan agama terdahulu, agama yang benar dengan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu agama Islam. InsyaAllah sampai situ dahulu. Nanti kita akan masuk pada tajuk yang baru, iaitu mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terakhir, dalam muka surat 33. Itu saja yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang lemah datang daripada kelemahan saya sendiri. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bateri habis.